شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام فتبرأ 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 بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Wadud. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, saudara mara kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, jiran-jiran kami, Ya Allah. Anak-anak didik kami, Ya Allah. Sahabat-sahabat kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah. Jika ada yang berdosa di kalangan kami, Engkau ampunkanlah. Jika ada orang yang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang susah hati di kalangan kami, Ya Allah, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang di kalangan kami dalam kesusahan, Engkau keluarkanlah daripada kesusahannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada orang yang sedang menghadapi peperiksaan, Engkau kurniakanlah taufik dan hidayah kepadanya. Jika ada orang yang dizalimi di kalangan kami, Ya Allah, Engkau bantulah dia. Jika ada orang yang sesat di kalangan kami, Engkau tunjuklah ia. Jika ada orang yang memohon dan meminta kepadamu sebarang hajat dunia, Ya Allah, yang Engkau redha, Ya Allah, padanya ada kebaikan di dunia dan akhirat, Engkau permudahkanlah, Engkau laksanakanlah baginya, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau bantulah kami, Ya Allah, atas diri kami sendiri, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, untuk menangani diri kami sendiri, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, ke atas nafsu kami sendiri, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, ke atas kelemahan diri kami sendiri ini, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tambahkanlah, limpahilah, Ya Allah, rahmat dan keberkatan-Mu, Ya Allah, kepada seluruh sahabat ahli, sahabat pecinta Al-Quran yang sentiasa setia bergabung, Ya Allah. Bergabung, Ya Allah, memberi, Ya Allah, dan menerima, Ya Allah. Menerima segala ilmu yang diajarkan, Ya Allah. Serta kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah, untuk kami amalkan segala ilmu yang telah kami pelajari. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah, kepada seluruh ahli jawatan kuasa sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa, Ya Allah, komited, Ya Allah, bersungguh dan bersabar merancang setiap program yang bermanfaat untuk seluruh ahli yang setia ini, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan mereka, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu, Ya Allah, kepada pewakaf, pada penderma yang sentiasa menyumbang ke dalam tabung sahabat pencinta Al-Quran. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, kasih sayang-Mu kepada mereka, Ya Allah. Lipat gandalah rezeki mereka, Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Naikkanlah kebahagiaan, kesihatan, kesejahteraan kepada mereka. Amin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, usia, kesihatan tubuh badan, kelapangan masa, rezeki dan sebab dan berbagai-bagai lagi nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat itu dapatlah kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, duduk sama-sama membaca tiga surah pilihan dan sekitar 10 hingga 15 minit kurang kita akan berkongsi sedikit sebanyak, ya, semangat ataupun uh, orang kata apa, kita nak memupuk roh Ramadan dalam jiwa kita, iaitu di antara perkara yang penting untuk kita fahami ialah Ramadan ini Allah berikan kepada kita setahun sekali, ya, setahun sekali. Kerana apa? Setelah 11 bulan yang lalu, lebih kurang 11 bulan yang lalu kita mungkin lalai, ya, kita mungkin terpedaya, kita mungkin dihanyutkan oleh arus dunia, kita mungkin banyak mengikut hawa nafsu kita, kita mungkin banyak melanggar perintah, dan juga kita juga mungkin terbuat ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia ini memang, ya, memang seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah, kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan, keseronokan, kesenangan, pangkat dan sebagainya adalah dikatakan sebagai kesenangan, kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi kita mungkin tergolong dalam golongan orang-orang yang terpedaya itu. Bila kita makan, kita nak makan banyak-banyak, kita kenyang, kita ikut hawa nafsu kita. Bila kita bercakap berlebih-lebihan, kadang-kadang melanggar sempadan, kita ikut hawa nafsu kita. Bila kita orang kata apa, uh, berperasaan kan, contohnya kita marah, beremosi, kadang-kadang kita emosi berlebih-lebihan, marah berlebih-lebihan, kita ikut hawa nafsu kita. Sehingga kita lupa bahawasanya kita ini sebenarnya Allah jadikan kita ini ada tujuan dia, ya, ada tujuan dia, ada fungsinya, ada perkara-perkara yang perlu dicapai dalam kehidupan ini. Jadi oleh kerana manusia yang 11 bulan yang lalu ini terpesong, ya, lari jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasihani akan setiap hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya bulan Ramadan. Jadi Allah menyediakan bulan Ramadan kepada kita. Ya, memang demikian. Kita ni memang manusia ni mudah lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu akan sifat kita, kelemahan kita, kealpaan kita, kelalaian kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan ini sebab Allah tak mahu membiarkan kita terus hanyut. Ya,
terus hanyut dibuai perasaan, terus hanyut dengan arus dunia, terus hanyut mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Allah tak nak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih ini menyediakan kepada kita bulan Ramadan selama 1 bulan, sebagai satu agenda tarbiyah, ya, sebagai satu agenda tarbiyah. Ah, bukan adat, bukan kebiasaan, ya, bukan. Kita kena ingat Ramadan ini adalah agenda tarbiyah, ya, agenda tarbiyah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina kembali kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita yang bersifat dalaman. Ha, apa dia yang kekuatan diri yang bersifat dalaman ini? Tadilah yang kita sebut sebagai roh takwa. Ya, tajuk kita malam ini ialah memupuk roh takwa. Jadi bulan Ramadan ini Allah sediakan untuk kita bina kembali kekuatan diri kita agar kita dapat menempuhi segala cabaran dunia. Cabaran duniawi ini dapat kita harungi dengan tabah, dengan cekal, dengan sabar dan penuh kebijaksanaan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang Allah sediakan sebagai satu agenda tarbiyah untuk kita bina kembali, untuk kita pupuk kembali roh takwa ataupun kita sebut sebagai semangat ketakwaan dalam diri kita. Jadi takwa ini kita tak perlulah cerita panjang-panjang, ya, dia punya definisi bahasa dan istilahnya, tapi kita ambil secara makna hakikat yang mudah kita faham. Takwa ini sebenarnya ialah kesedaran. Maksudnya kita ada kesedaran ke arah untuk kita memupukkan iman ke dalam diri kita. Kita ada perasaan sedar, kita ingat. Sentiasa kita sedar, sentiasa kita, orang kata, ya, uh, apa ya perkataan tu, sentiasa kita alert lah, sentiasa kita sedar dalam diri kita ini, kita nak memupuk perasaan iman itu, sehingga dengan kesedaran tadi itu akan kita mampu menjelmakan amalan yang soleh, maknanya perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang bertakwa, dia akan memikir, akan berusaha untuk membina diri dia dengan melakukan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meliputi segala-galanya, daripada segi ucapannya dan juga tindak tanduk ataupun amalan perbuatannya. Jadi meliputi segala-galanya. Jadi takwa ni bahasa mudahnya kita ambil kesedaran dalam diri kita untuk kita melakukan segala amal soleh, mengikut segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh takwa tadi ataupun semangat takwa yang ada dalam diri kita itu akan apa hasil dia? Dia akan menjaga kita. Bukan setakat di bulan Ramadan saja, tetapi hasil daripada tarbiyah agenda sebulan di bulan Ramadan ini, akhirnya manusia itu ataupun dengan roh takwa tadi akan menjaga diri manusia itu daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan segala azab Allah Subhanahu Wa Taala. Roh takwa tadi akan mengajak manusia. Dalam bulan Ramadan ini mungkin kita akan banyak solat, kita akan banyak baca Al-Quran, kita akan banyak bersedekah, kita akan lebih mengasihi orang lain, kita akan lebih rasa kasihan, simpati dan empati, kita akan lebih orang kata apa, sentiasa muhasabah diri, kita akan lebih tinggi kesabaran kita. Jadi dengan apa yang ditarbiahkan oleh bulan Ramadan tadi itu, insya-Allah akan membawa kita kepada lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, bila kita sebut Ramadan, kita ingat takwa. Sebab apa? Ada puasa itu. Puasa itulah yang akan mendidik segala sifat-sifat yang baik, akan memupuk segala semangat-semangat yang baik dalam diri kita. Jadi bulan Ramadan ini cukup istimewa. Kalau bulan luar Ramadan, kadang-kadang kita susah nak buat amal ibadah. Solat kita pun susah, ya. Susah kita nak buat bagi orang kata apa, bagi sempurna. Tambah lagi dengan sunat-sunatnya, kan. Tapi bila kita bulan Ramadan, Masya Allah, Allah Ta'ala sediakan kepada kita satu masa. Kita tak ada sibuk dengan benda lain dah, sebab kita tak masak, tak makan, kita tak pergi pasar sangat dah. Jadi kita akan ada masa untuk memupuk kembali roh takwa
dalam diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan Ramadan ni selama 1 bulan sebagai satu agenda tarbiyah tahunan untuk mendidik kita, golongan ataupun orang-orang yang beriman ini supaya menyucikan jiwa kita, menyempurnakan diri kita dengan akhlak mulia. Tadilah bila kita banyak bersedekah, bila kita lebih mengasihi orang lain, mengutamakan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, berjimat, tidak membazir, sentiasa memikirkan tentang persoalan-persoalan yang lebih penting daripada yang kita kata kita nampak dekat dunia ini. Yang menjadi masalahnya, dunia ini Allah jadikan sebagai wasilah, ya. Allah jadikan sebagai jalan ataupun wasilah lah, jalan untuk kita sampai kepada akhirat. Tetapi manusia ini dia terbalik. Dia jadikan dunia ini sebagai tujuan. Itu yang menjadi masalah. Ya, apabila dunia yang sementara ini, yang mana Allah kata akhirat itu lebih utama. Kalau dalam surah Duha kan kita selalu baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan apa ini walal akhirah, dan yang akhirat itu, negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu daripada negeri yang pertama, iaitu dunia ini. Tapi bila manusia dia hidup atas muka bumi, dia nampak tujuan-tujuan dunia itu, kan, keseronokan, kesenangan, kerehatan, kemewahan, puji-pujian, pangkat, dan sebagainya. Maka dia menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melihat akhirat, maknanya mengutamakan akhirat. Jadi dengan bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan secara tak langsung sedikit sebanyak kita akan terdidik. Walaupun kita kata kita dah berpuasa, mungkin ada yang berpuasa sudah 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya sendiri mungkin 30 tahun lebih dah berpuasa. Tetapi belum cukup lagi sebenarnya. Ya, belum cukup lagi untuk kita membentuk diri kita ini menjadi mukmin yang sempurna, insan yang sempurna. Jadi Allah Taala masih bagi peluang. Ya, Allah Taala masih bagi peluang. Jadi tahun inilah untuk kita mendidik, menyucikan jiwa kita, menyempurnakan diri kita dengan akhlak yang mulia, dan kita dapat menjelmakan perangai ataupun sikap-sikap ataupun tindakan yang baik dalam diri kita supaya dapat mencerminkan itulah dia makna takwa. Ya, takwa dalam diri kita. Jadi Allah Taala menyatakan objektif ataupun tujuan ibadah puasa ini apa dia? Adalah untuk mencapai takwa. Ya, orang kata ISO. ISO objektif yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kita berpuasa, ingat ya, setiap orang yang berpuasa dia mesti semat. Semat kan maksudnya dia mesti tanam dalam pemikirannya bahawa dia berpuasa adalah untuk memupuk makna takwa. Ya, kita berpuasa adalah untuk memupuk makna takwa, bukan untuk tujuan lain. Bukan puasa untuk kurus, bukan puasa untuk kurangkan penyakit, bukan puasa untuk lain-lain lah daripada niat-niat yang ada. Tapi kita berpuasa kerana untuk memupuk perasaan takwa, memupuk takwa dalam diri kita. Jadi itu yang akan menjadi berkesan kepada kita. Puasa yang begitulah yang akan menjadi puasa yang memberi kesan yang baik kepada kita. Kerana apa? Kita nak membina takwa dalam diri kita. Rasulullah SAW sebagai penutup, sekitar seminit 2 lagi, mengingatkan kita tentang puasa yang dicapai, ya, yang dilakukan oleh setiap mukmin. Nabi kata, "Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kita nampak ganjaran, kita nampak janji yang ada dalam hadis ni, diampunkan segala dosa yang lalu. Tapi untuk mencapai objektif tu, untuk mendapat hasil ataupun kesan diampunkan dosa yang lalu, ada 2 syarat di atas disebut. Yang pertama ialah berpuasa dengan iman, maknanya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, i'tiqad.
Ya, i'tiqad tentang kewajipan berpuasa tadi. Ya, wajib puasa itu wajib, iman dia percaya, dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtisab. Ihtisab ni maksudnya dengan penuh kesedaran untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ni sebagai ladang lah untuk kita bercucuk tanam, menyemai segala benih-benih iman, benih-benih takwa yang kita dapat perolehi daripada amal-amal soleh yang berbagai-bagai yang kita boleh buat di bulan Ramadan. Secara umumnya atau ibadah yang umum ataupun ibadah yang khusus kita buat semua. Ya, asalkan niat kita adalah ihtisab. Kita sedar kita nak cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mencapai objektif itu mestilah kita melakukan dengan penuh kesedaran bahawasanya kita berpuasa adalah untuk memupuk makna takwa ataupun roh takwa dalam diri kita. Mudah-mudahan puasa kita kali ini adalah puasa yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita pun tak tahu entah ini puasa yang terakhir, jadi kita buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal soleh kita di bulan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas pimpinan bacaan 3 surah pilihan tadi dan tazkirah berkenaan dengan memupuk roh takwa. Takwa adalah ketaatan dan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala yang tegah. Ibadah puasa memupuk kita menjadi seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya. Jadi terima kasih atas tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita mendapat keberkatan daripada apa yang disampaikan dan mohon kita panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak hadir pada majlis ini. Terima kasih juga kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Untuk makluman semua, selepas ini kita ada kelas walker daripada Cikgu Siti Hajar jam 9.30. Jadi siapa yang berkelapangan boleh terus kekal di link yang sama. Jadi sama-sama kita ikhlaskan niat, sama-sama kita betulkan niat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk slot ini saya Rosnaini memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan sepanjang majlis ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu atas kekurangan saya sendiri. Hari ini tak ada pantun saya tapi semangat tu ada. Baiklah. Sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz.